Kita jawab dengan Quran. Dia kitab ada. Surah ke-15. Suratul Hijri. Ayat yang terakhir. Ayat 99. Ini dalil dia. Nah, Suratul Hijri. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang keyakinan kepada kamu. Cuba dengar tafsiran ayat saya baca ni. 1599. Uraian. Perkara yang tetap diyakini kedatangannya ialah mati yang menjadi tunangan hidup. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang keyakinan kepada kamu. Keyakinan di sini kematian. Sembah tu makna taat, sembah tu makna patuh. Tengok uraian. Ayat suci ini menegaskan tentang wajibnya mengerjakan ibadah sembahyang yang 5 waktu. Tu dia sebut. Dan yang lain-lainnya, kefarduan-kefarduan lain, kewajipan-kewajipan lain, selagi nyawa di kandung badan dan berakal siuman. Hang khusyuk tak khusyuk kena sembahyang tu kita serah kat Tuhan lah. Nak tunggu khusyuk bila nak khusyuk? Almarhum Tuan Guru Dr. Harun Din rahimahullah ta'ala sebut, beramalah kamu hingga ikhlas. Bukan ikhlas baru nak beramal. Faham tak? Aku tu kan tak mau pasal tak ikhlas ni. Yang tu orang panggil bengong. Dia faham tak? Kena sembahyang. Kena berpuasa. Kena keluarkan zakat. Ada kemampuan cukup duit ringgit kena pi menunaikan fardu haji. Ini dia sebut. Boleh nak? Jangan terpengaruh dengan kenyataan orang-orang macam tu. Jenis tu pun ramai pengikut. Aku pelik semua. Kan nak baca hadis pula. Apakah hukum meninggalkan solat? Bainal abdi wal kufri tarkus solat. Hadis Muslim. Perbandingan seorang hamba dengan kekufuran ialah meninggalkan solat. Kufur, tak beriman kalau tak solat. Apa balasan Allah kepada orang yang tak solat di akhirat kelak? Termaktub dalam surah Al-Muddathir, surah ke-74, ayat 42, 43. Penghuni syurga bertanya kepada penghuni neraka Saqar. Siapa hampa duduk dalam neraka Saqar ni? Apa kesalahan hampa? Dia akan menjawab, dulunya kami tak semayang tau. Mungkin dia tak kata tak payah semayang, tapi yang kita duduk dengar tak khusyuk, tak payah semayang. Mana boleh khusyuk, tak khusyuk buat macam Dr. Harun ni kata tu betul. Beramal sehingga ikhlas. Bukan ikhlas baru nak beramal. Dah ada ikhlas tak ada beramal, mati je macam. Balik awal tu cerita dia. Jadi nak ringkas tentang solat, sikit-sikit dah lah solat. Nak cerita pun muslimat mu'ti lah. Cuma ada satu perkara. Apa dia? Saya ulang sekali lagi nak. Kesemua kita, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kesemua kita masuk syurga dengan apa? Jumat. Mengaji selalu aku nampak macam ustazah depan aku ni. Takkan tak kerti jawab. Kita masuk syurga dengan apa? Kuatlah sikit. Nak jadi penceramah macam mana? Dengan rahmat. Salah satu usaha untuk mendapat rahmat Allah, semayang lah. Awak tak kerti ingat ni, pokok ni. Ni dari Quran ni, surah ke-24, An-Nur, ayat 56. Tadi saya baca tafsir. Wa aqimus salah wa aqimus salah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Cuba dengar. Dan
dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta berilah zakat, dan taatlah kamu pada Rasulullah supaya kamu beroleh rahmat. Mana dalil kata masuk syurga dengan rahmat? La yadkhula ahadun jannah bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Ustaz dapat mana hadis ni? Dalam kitab Nasihat Agama Wasiat Iman, cetakan Jawi, muka surat 89. Sekali-kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang itu tidak akan dapat memasuki syurga Allah dengan amalan-amalannya. Tu kak. Amalan kita hebat sangat kan? Mai pun pukul 9 lebih. Aku 8.25. Patut aku layak masuk syurga dulu lah pada hampa. Tok guru mai wei. Contoh dah. Jangan marah. Kalau marah saya nak balik. Dah lah aku tak makan kapal lagi begini. Sekali-kali seseorang itu tidak akan dapat memasuki syurga dengan amalan-amalannya. Lalu sahabat bertanya, apakah termasuk dengan engkau ya Rasulullah? Nabi menjawab ataupun bersabda, ya, termasuk dengan aku. Habis kan? Itu macam mana kita nak masuk syurga? Nabi sambung sabdanya, aku dengan kamu sama saja. Kesemua kita akan memasuki syurga Allah dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Salah satu usaha nak dapat rahmat Allah, ayat 56, wa aqimus salah, dan dirikanlah solat, wa atuz zakah, keluarkanlah zakat, wa atiur rasul, taat kepada Rasul. Tak lagi dengan uraian, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Cuba dengar ni. Tengok dia kata sini ya. Sebab ayat 56 ni, sebelum ayat 56, ayat 55 adalah janji Allah kepada orang-orang beriman serta beramal soleh. Allah akan bagi mereka apa dia? Kemampuan memerintah, mentadbir muka bumi. Tapi Allah peringat, sembahyang tak boleh tinggal. Esok dah bila jadi pemimpin, jangan lupa diri pula. Tengok dia kata sini, lalu diperintahkan supaya mereka tetap mengerjakan sembahyang sebagai bersyukur akan nikmatnya yang besar itu. Nikmat Allah bagi kuasa memerintah dan memberi zakat untuk menolong orang-orang yang memerlukan bantuan dalam masyarakatnya. Zakat. Kalau ada adik-adik susah tu utama kalau adik-adik, sebab hubungan silaturahim kita lagi rapat kan. Ada dalam Quran Tuhan suruh kita utamakan apa dia? Kaum kerabat. Jangan duk kerabat belakang dia ya, jenuh lah kan. Kemudian lagi dan seterusnya, hendaklah mereka mematuhi perintah Allah dan Rasulnya supaya mereka diberi rahmat. Perintah Allah, perintah Rasul, suka tak suka wajib kena barak, kena patuh, kena ikut. Walaupun menyalahi keinginan hawa nafsu kita tak boleh. Kalau kita tak patuh perintah Allah, tak patuh perintah Rasul, orang panggil apa? Orang panggil apa? Ayat tak ada kan? Nampak tekak kena, tuan rumah berlari habis pergi mana tu? Dah lah aku mewah. Ni nak cerita begini. Tu cerita. Jadi maknanya selama mana kita patuh pada Allah, patuh pada Rasul, semayang kita jaga, zakat kita keluar, kita bakal mendapat rahmat Allah. Tapi kalau kita tak taat pada Allah dan Rasul, kita ni dinamakan golongan derhaka. Orang derhaka dia nak bagi orang yang tak mau ikut ketetapan Allah dan Rasul ni, bukan setakat derhaka, mereka juga Allah kata sesat ke. Sebab tu saya kalau orang duk bicara tentang sesat-sesatnya, aku cukup angin tu.
PAS parti sesat. Kalau bapak dia, PAS parti sesat. PAS, parti ajaran sesat. Kau nak bagi kat kau, yang sesat ni, orang yang derhaka pada Allah dan Rasul. Ni kitab doa ni, surah ke-33, ayat 36, muka surat 1110. Mari kita pakat-pakat dengar. Siapa sesat dan kenapa jadi sesat? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Saya tak mau terjemah nah, saya nak baca tafsiran terus nah. Kita ni suka tak suka wajib kena taat patuh kepada ketetapan Allah dan Rasul. Faham? Ingat. Ayat ini menegaskan satu kaedah yang wajib dipatuhi oleh orang-orang mukmin dalam segala urusan hidupnya, iaitu tidak harus bagi seseorang itu memilih sesuatu ketetapan selain daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan diterangkan oleh Rasulnya. Sebab itu bila kita taat pada Rasul, jaga solat, keluar zakat, taat pada Rasul berarti taat pada Allah. Ada dalam Quran, surah An-Nisa, surah keempat, ayat 80. Wa man yuta'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa-siapa taat pada Muhammad berarti dia taat pada Allah. Bila taat pada Muhammad berarti taat pada Allah, dapat rahmat. Bukan dapat suami nama Muhammad Rahmat. Kan? Boleh faham tak ni? Jadi yang pertamanya, satu kumpulan manusia yang menghempak kepala mereka dengan batu. Pasal tak solat. Muslimat tahu tak ni? Ustaz kata buh sampai 10.30 aku. Ustaz main 10.40. Jenuh lah aku kampung. Dah lah yang tak ada. Makan pagi dah begini. Punya nak main buat kuliah kat empat. Tarak minum ayak ni tadi. Minum ayak apa tu, ayak apa tu. Kata sedap ni. Mak nak goreng lah nasi. Tak payah buat gelang kabut ni dah. Kan? Allah, puasa lah setengah kan. Tadi kan puasa dah lah tu. Kan? Cerita dia. Jadi sembahyang ni saya nak ringkaskan cerita adalah ibadah tertua di dunia. Faham tak? Tertua. Lama dah. Perintah sembahyang ni punya lama dah. Kalau bandingkan puasa. Puasa baru. Nabi Ibrahim zaman dia pun dia sembahyang dah. Mana dalil kat surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 37. Sebelum Nabi Ibrahim AS meninggalkan Siti Hajar dan Ismail, dia doa apa? Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Itu doa Nabi Ibrahim sebelum meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di bumi Mekah yang kering kontang. Salah satu permohonannya yang paling awal dia minta, Rabbana liyuqimus shalah, jadikanlah keturunan dan zuriat yang kutinggalkan ini orang-orang yang mendirikan solat. Jadi solat ni kak ibadah tertua di dunia ni. Yang kedua dalam Islam, pendidikan awal dalam Islam ialah solat. Mana dalil? Dalil hadis riwayat Imam Ahmad, muru auladakum bis salah lis sab'in wadribuhum 'alaiha li ashrin. Perintahkanlah anak kamu mendirikan solat ketika berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka. Pukul mendidik, bukan mencederakan, ketika berumur 10 tahun. Kita lah ada cucu dah kak. Kak ada cucu tak ada? Tengok gelagat cucu kita. Anak saya nombor 3 tu, dia anak dia tak 4 semua laki-laki. Hak satu tu panggil lain sikit. Hak kedua ni jenis muka ketat. Tahu muka ketat?
Hak tiga tu dia warak macam nak tau. Hak keempat tu dia rancak macam terbih. Hak kedua tu syok. Depa kalau balik rumah saya bukan ikhlas pun balik rumah Tok Wan ni nak ini datang ni. Tu yang aku ada 4 telefon. Kan? 4 mana? Rumah saya 3. Duk dalam rambut habis tu sama ni pula. Bila nak tengok telefon boleh solat dulu. Kan. Okey, semua solat lah. 1, 2 solat, nombor 3 tu tak apa nak mau pasal dia kecil lagi. Kan. Nabi kata 7 tahun kan. Nombor 2 tu syok, dia pun solat. Dia reti semua. Mengaji Quran, baca Quran semua okey. Dia lagi lancak pada abang dia. Tu habis tu main sambak ni lah. Masuk asar. Kan. Asar pula. Allah tu takbir. Hang tak lihat semayang lah. Dia kata tadi ada lagi. Kadang-kadang dia nak tergelak. Aduh, kemas. Dia kata tadi ada lagi. Kadang baca wuduk apa pun. Baru 6 tahun nak masuk year 1 ni bulan ni. Nah, jadi suruh anak cucu kita semayang. 7 tahun. 10 tahun kau tak semayang. Abang dia tu alhamdulillah. Kadang-kadang kesian juga. Pasal mak dia, ayah dia duduk didik mereka. Dia kecil lagi, subuh tak pernah tinggal. Abang tu. Tapi lepas subuh dia zikir balik lah. 4 jam sambung tidur. Kan Tok Wan kadang-kadang macam tu lah. Tengok dia kesian nak gerak bangkit suruh semayang kan. Tapi nak buat macam mana? Islam tu. Pendidikan awal dalam Islam ialah salat.